Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah kursus kita iaitu Dr. Suraya binti Amiruddin dan juga rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk tugasan kami yang keempat iaitu kesilapan penterjemahan dalam artikel. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah saya sendiri iaitu Nur Aisyah binti Masri bernombor matrik 203307. Yang kedua ialah Nur Amirah binti Ishak 203942. Yang ketiga Nurul Sahada binti Saidin 204111. Yang keempat Nur Fatin Suraya Nabila binti Rahimi 203924. Dan yang kelima ialah Tuan Nur Munirah binti Tuan Abdullah 203928. Baiklah, kita akan terus pergi kepada pengenalan. Baiklah, untuk pengenalan ini saya akan memperkenalkan terlebih sedikit berkenaan dengan artikel yang telah kami pilih. Tajuk artikel yang kami pilih adalah bertajuk Analisis Kesalahan Morfologi dan Sintaksis dalam karya penterjemahan yang telah ditulis oleh Rita Erlina. Kemudian artikel ini juga merupakan satu artikel yang berbentuk kualitatif yang membuatkan sebanyak 19 muka surat. Kemudian objektif kajian bagi artikel ini adalah untuk menerangkan dua jenis kesalahan linguistik yang terdapat dalam terjemahan bahasa sasaran, di mana bahasa sasaran di dalam artikel ini adalah bahasa Melayu, manakala bahasa sumbernya adalah bahasa Inggeris. Untuk fokus kajian pula akan memberi fokus kepada kesalahan morfologi dan juga kesalahan sintaksis. Untuk kesalahan morfologi ia akan merujuk kepada ketidakupayaan dalam memindahkan makna berbentuk imbuhan dan juga terbitan. Manakala untuk kesalahan sintaksis ia merujuk kepada ketidakupayaan untuk memahami makna dalam susunan perkataan dan penyederhanaan dalam penggunaan struktur frasa, klausa dan juga ayat. Jadi untuk hasil penelitian dan pembahasan dalam pembentangan yang akan kami bawa ini akan melibat 4 perkara yang utama, iaitu yang pertama adalah kesalahan morfologi, yang kedua adalah komparasi ataupun comprehension, yang ketiga adalah kesalahan sintaksis dan yang keempat adalah penghilangan ataupun omission. Jadi untuk metodologi dalam artikel ini saya akan serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih Noraisa. Okey, saya akan membentangkan tentang metodologi. Metodologi dalam artikel ini menggunakan penelitian termasuk penelitian deskriptif, iaitu mendeskripsikan secara faktual kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam teks terjemahan berdasarkan fakta yang ada di dalam artikel tersebut. Seterusnya, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data artikel ini adalah dengan menggunakan text translation yang disesuaikan dengan tujuan peneliti ataupun objektif kajian yang dilakukan. Teknik yang digunakan di dalam artikel ini adalah ada 4, iaitu memberi kod kepada korpus. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam korpus. Dan yang ketiga, mengklasifikasi kesalahan morfologi dan kesalahan sintaksis dalam karya terjemahan. Dan yang keempat, mengklasifikasi keteraturan yang terdapat dalam kesalahan morfologi dan sintaksis. Di dalam artikel ini menggunakan teks terjemahan yang diambil daripada teks dalam bidang pendidikan, iaitu bahasa sumber yang berbunyi, some people think that the best time to begin studying a foreign language is in childhood, and that the younger you are, the easier it is to learn another language. There is a little evidence, however, that children in language classroom learn language any better than adult people over age 15. Sorry. In similar situation, in fact, adults have many advantages over children. Better memory is more efficient way of organizing information, longer attention span, better study habit, and greater ability to handle complex mental tasks. Adults are often better motivated than children. They see learning a foreign language as necessary for education or career. In addition, adults are particularly sensitive of correctness of grammar and appropriateness of vocabulary. Two factors. There isn't much attention in most language classroom. Actually, the best time to learn a foreign language than in when you need
is clearest and you have sufficient time. If you are strongly motivated to study a foreign language, and if you have time to do it, the best time to begin is now. Seterusnya. Okey, dan teks bahasa sumber yang ditemukan itu akan diberi nombor untuk memudahkan menganalisis slide terjemahan seperti mana yang ditunjukkan di dalam slide tersebut. Seterusnya. Dan untuk jenis kesalahan yang pertama, iaitu kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi merupakan ketidakmampuan penterjemah untuk menampilkan sesuatu makna yang berasal daripada imbuhan kata akar atau imbuhan kata dasar. Kesalahan yang ditemukan di dalam artikel ini antaranya ialah kesalahan pembentukan kata ataupun word formation. Kesalahan pembentukan kata word formation ini terbahagi kepada dua, sufik infleksional ataupun dikenali sebagai imbuhan akhiran infleksi atau dan afiks derivational iaitu imbuhan terbitan. Sufik international ini terdapat dua pembentuk iaitu makna komparatif dan makna superlatif. Dan untuk afiks derivational ada pembentuk iaitu verbal iaitu transposition. Okey, terima kasih. Komentar seterusnya. Baiklah, saya akan teruskan dengan komparasi ataupun comprehension. Jadi comprehension dalam bahasa Inggeris merupakan satu pemahaman bahasa ialah keupayaan untuk memahami unsur-unsur yang berbeza dalam bahasa lisan atau tulisan seperti makna perkataan sebagaimana disatukan untuk membentuk ayat ataupun terjemahan yang baik. Jadi jenis kesalahan yang pertama, contohnya di sini frasa easier. Jadi setelah diterjemahkan oleh pengguna bahasa menjadi mudah, yang termudah, sangat mudah dan mudah. Jadi untuk perkataan yang betul adalah lebih mudah. Seterusnya better study habit. Untuk perkataan yang telah digariskan itu better, variasi terjemahannya adalah yang baik, lebih baik. Jadi pembetulannya lebih baik. Nombor 3, the first time to begin. Okey, untuk perkataan first, variasi terjemahan yang baik dan yang bagus. Jadi setelah melihat daripada terjemahan yang betul adalah terbaik. When unique is clearest, di sini bermaksud sudah jelas dan juga penjelasan. Jadi pembentulannya ayat yang baik adalah sangat jelas. Seterusnya, slide yang berikut. Okey, jenis kesalahan transposisi. Jadi transposisi merupakan satu kaedah yang mengubah kedudukan frasa atau klasa dan golongan kata dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maklumat ataupun maksud asal. Jadi contoh frasa yang pertama adalah perkataan yang digaris adalah think. Di sini bermaksud memikirkan dan juga mengirakan. Jadi perkataan yang terjemahan yang baik untuk ayat frasa tersebut adalah berfikir ataupun mengira. Yang kedua, two factor that receives much attention in most language classroom. Perkataan yang digariskan adalah receive, variasi terjemahan didapatkan. Jadi pembetulannya di sini adalah mendapatkan. Seterusnya, perkataan motivated bermaksud bermotivasi dan juga termotivasi apabila menggunakan digabungkan dengan frasa tersebut. Perkataan termotivasi lagi bagus digunakan. Seterusnya yang terakhir, if you are strongly motivated to study a foreign language. Jadi perkataan yang digariskan di sini adalah motivated, bermaksud motivasi. Jadi perkataan yang sebetulnya adalah termotivasi. Itu sahaja untuk transposisi. Seterusnya. Terima kasih Tuan Nur Munirah. Baiklah, saya Nur Salah binti Saidin akan meneruskan perbentangan kesalahan sintaksis yang terdapat dalam artikel yang telah kami pilih. Seterusnya ialah kesalahan sintaksis. Seperti yang kita tahu, kesalahan sintaksis ini adalah ketidakmampuan penterjemah menampilkan makna atau pesan bahasa sumber yang dicirikan oleh kesalahan urutan kata, penyimpangan dalam pemakaian struktur frasa, klausa, dan ayat. Kesalahan sintaksis dalam artikel yang telah kami kaji dibahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah urutan kata, yang kedua penghilangan, yang ketiga kegagalan memindahkan maksud teks sumber. Slide seterusnya.
Seperti yang saya nyatakan tadi, dalam artikel yang telah kami pilih, terdapat 3 kesalahan sintaksis yang dikategorikan oleh pengkaji. Yang pertama ialah kesalahan mengikut urutan kata. Kedua, kesalahan sintaksis berkaitan frasa nama. Kesalahan urutan kata ini terbagi kepada 2, yaitu kesalahan frasa nama dan kesalahan frasa kerja. Seterusnya. Mari kita lihat kesalahan urutan dalam bentuk frasa nama. Frasa nama atau dalam bahasa Indonesia, untuk pengetahuan, artikel yang kami pilih merupakan artikel yang menggunakan bahasa Indonesia, di mana bahasa sumbernya ialah bahasa Indonesia dan data yang digunakan ialah bahasa Inggris dan diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Baiklah, frasa nama yang pertama contohnya ialah children in language classroom. Pengkaji menterjemah dalam artikel tersebut ialah bahasa anak-anak di dalam kelas bahasa. Tapi ayat yang betul dalam penggunaan kata nama ialah anak-anak dalam kelas bahasa. Seterusnya ialah more efficient ways, lebih efisien cara ataupun lebih efisien caranya. Namun penggunaan ataupun terjemahan yang betul dalam frasa nama ini ialah cara yang lebih efisien. Seterusnya ialah kesalahan urutan kata dalam bentuk frasa kerja. Frasa kerja contohnya ialah better motivated. Yang diterjemah ada 3 terjemahan. Yang pertama ialah mempunyai motivasi yang tinggi. Kedua, lebih bagus motivasi, dan motivasi lebih baik. Pembetulan yang dilakukan oleh pengkaji ialah bagi pengkaji terjemahan yang lebih baik bagi perkataan dalam bahasa sumber tersebut ialah mempunyai motivasi yang tinggi ataupun lebih bagus motivasi dan motivasi lebih baik. Contoh kedua bagi kesalahan urutan kata dalam bentuk frasa kerja ini ialah you are strongly motivated. Variasi terjemahannya ialah motivasi Anda kurang ataupun Anda kuat motivasi. Namun pengkaji menyatakan bahwa terjemahan yang betul adalah Anda termotivasi kuat ataupun sangat termotivasi. Seterusnya. Kesimpulannya ialah dalam artikel yang kami kaji artikel yang kami kaji terdapat kesalahan sintaksis yang di mana pengkaji betulkan bagaimana kaedah penterjemahan dari segi frasa nama, frasa kerja, dan turutan kata. Seterusnya perbentangan ini akan diteruskan oleh Fatin Suraya. Terima kasih. Okey, terima kasih Sahada. Okey, jadi saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk penghilangan atau lebih dikenali sebagai omission. Okey, jadi omission ini adalah sebuah kesalahan sintaksis yang terdapat beberapa kelas kata, iaitu kata kerja, kata nama, kata keterangan, kata sifat, dan kata hubung. Seterusnya. Okey, jadi kata kerja merupakan unsur utama dalam ayat. Jadi dalam kata kerja ini terdapat pengguguran sebagai unsur teras yang akan menghapuskan mesej penting daripada bahasa sumber. Jadi ini adalah contoh yang terdapat dalam teks analisis kesalahan morfologi dan sintaksis. Okey, jadi bahasa sumbernya ialah been studying a foreign language dan ditukarkan kepada bahasa sasarannya iaitu memulai bahasa asing. Tetapi telah dibuat satu pembetulan di mana perkataan tersebut telah ditukar menjadi mula belajar bahasa asing. Seterusnya ialah kata nama di mana bahasa sumbernya ialah to handle complex mental tasks dan ditukar kepada bahasa sasaran iaitu mengatur mental secara kompleks, namun pembetulannya menjadi untuk melakukan tugas mental yang kompleks. Jadi dapat kita lihat di sini mesej penting yang dihapuskan daripada teks bahasa sumber kepada bahasa sasaran ialah di mana kata kerja
kata kerjanya adalah studying, tapi bahasa sasarannya tidak ada perkataan belajar. Tetapi dalam pembetulannya ada perkataan belajar. Bagi kata nama pula ialah perkataan yang message yang dihapuskan daripada bahasa sumber ialah perkataan task. Dan task bermaksud tugas. Jadi di dalam bahasa sasaran tersebut tidak ada perkataan tugas. Jadi dibetulkan pembetulannya menjadi wujudnya perkataan tugas tersebut. Seterusnya. Okey, bagi kata keterangan pula, bahasa sumbernya ialah adult are often better motivate than children. Jadi bahasa sasarannya ialah orang dewasa menjadi motivasi yang baik daripada kanak-kanak. Jadi pembetulannya ialah orang matang selalunya bermotivasi lebih baik daripada kanak-kanak. Di sini mesej yang dihapuskan ialah perkataan often, di mana bila diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran bermaksud selalunya. Kata sifat pula, bahasa sumbernya berbunyi and greater ability to handle complex mental tasks ditukar kepada bahasa sasaran menjadi dan kebolehan untuk menangani beban mental yang lebih baik. Namun perkataan greater di situ tidak diletakkan di dalam bahasa sasaran dan pembetulannya menjadi dan mempunyai kebolehan yang lebih besar untuk membuat tugasan mental yang kompleks. Seterusnya. Okay, jadi untuk kata hubung pula, bahasa sumbernya, some people think that the best time to begin studying a foreign language is in childhood. Jadi ditukar kepada bahasa sasaran menjadi sebilangan orang berfikir masa betul untuk mula belajar bahasa asing adalah masanya kanak-kanak. Tetapi di sini tidak terdapat perkataan the yang diubah ke dalam bahasa sasaran, di mana kita tahu perkataan that, perkataan that, di mana kita tahu perkataan that dalam bahasa sasaran adalah bermaksud yang. Jadi pembetulannya ialah kebanyakan orang berfikir masa yang terbaik untuk belajar bahasa asing ialah sewaktu kanak-kanak. Okay, seterusnya. Jadi kesimpulannya berdasarkan applicant telah dikaji, terdapat kesalahan dari kesalahan sintaksis. Untuk kesalahan dari aspek morfologi, ia menunjukkan kesalahan dari segi bentuk kata imbuhan dan kata terbitan yang kita dapat lihat huraiannya di bawah subtopik kesalahan morfologi dan juga komparasi. Manakala kesalahan dari aspek sintaksis pula menunjukkan kesalahan dalam memindahkan maksud teks bahasa sumber, kesalahan urutan kata dan kesalahan penyimpangan dalam pemakaian struktur, frasa, klausa dan ayat yang dapat kita lihat pada subtopik kesalahan sintaksis dan juga kesalahan pengguguran, omission. Jika kita lihat daripada pembentangan yang telah dilakukan tadi, terdapat juga penggunaan kaedah terjemahan kata demi kata yang menyebabkan beberapa kesalahan di dalam penterjemahan yang dilakukan dan juga proses pengguguran yang berlaku dilihat tidak membantu dalam proses penterjemahan untuk menterjemahkan maksud daripada bahasa sumber itu ke dalam bahasa sasaran. Jadi secara kesimpulannya kita dapat boleh kita katakan kita sebagai seorang penterjemah haruslah bijak dalam menggunakan kaedah dan juga prosedur dalam penterjemahan agar kita dapat mengelakkan kesalahan-kesalahan dalam terjemahan ini pada masa-masa akan datang. Jadi setakat itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.